Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semalam saya dapat komplain suara saya tak jelas dan tak dengar. Terima kasih pada yang komen. Kita cuba try and error dan adjust. Itu yang saya belajar. Okey. Macam anda jugalah kalau salah, betulkan, terus betulkan dan insya-Allah dia akan jadi betul lah. Okey, tapi apa pun saya terima kasihlah pada yang komen tu suara saya agak kali ni suara saya clear, okey. Pagi ni saya bukan nak cerita tentang kopi yang saya minum ni, khasiat dia apa, itu apa, ini apa. Cuma saya nak ajar macam mana buat kopi. Nak ajar buat kopi. Memang nampak simple, tapi sebenarnya tak simple tak semudah yang disangka. Saya ada story sebenarnya, tapi saya ajar sekejap. Saya ajar macam mana nak buat kopi, CEO kopi ni. Okey, saya dah siap-siap buka. Okey, tengok dalam dia. Ini kopi dia. Okey, masukkan dalam cawan dah air panas. Dan letak air sejuk pula. Okey, kacau. Siap. Saya nak cerita satu pengalaman yang sampai sekarang saya tak boleh lupa tentang kopi ni. Saya memang peminat kopi daripada kecil. Jadi saya ceritalah tentang perihal kopi ni. Masa saya umur 10-11 tahun macam tu. Saya ni tinggal dengan arwah atuk dengan nenek. Saya tak ada tinggal dengan mak ayah macam korang ada mak ayah ni, tak ada. Saya tinggal dengan nenek dengan atuk. Atuk ni seorang bomoh. Bukan, tak boleh cakap bomoh, kena cakap doktor kampung. Nanti kan korang salah faham pula bomoh-bomoh ni kan. Sebab sekarang ni banyak sangat bomoh moden. Atuk saya ni ada kepakaran dia mengobat orang demam. Macam demam, apa lagi, turun darah bagi perempuan yang orang kata turun darah, orang tua cakap macam tu lah, turun darah. Lepas tu campak, apa-apa penyakit bahaya yang dulu tu, atuk saya memang pandai. Dia gunakan kayu je. Saya pun kalau demam ke apa, saya tak disogok dengan ubat hospital. Sama lah dengan sepupu-sepupu saya pun, kami tak disogok dengan ubat hospital. Kami akan beli minum air akar kayu, asahan akar kayu. Tak ingat saya 5 jenis akar kayu tu. Kalau saya demam, saya tak pergi sekolah, itu je ubat saya. Atuk saya tak akan bawa saya pergi klinik. Tapi dulu senang, tak perlu ada MC semua. Orang kata nak apa, tak perlu nak MC semua, nak bukti cakap demam pun dah cukup. Okey, saya nak cerita perihal kopi yang jadi kenangan dan ingatan saya sampai sekarang. Okey, atuk saya ni orang yang suka minum kopi. Okey, suka sangat minum kopi. Dan dia pula suka kopi tu yang saya buat. Kalau anda masih ingat, zaman-zaman saya tu kopi yang paling hebat, paling sedap ada kopi yang Cak Badak tu, yang ada Cak Badak 2 ekor tu. Itulah kegemaran arwah atuk saya. Rumah saya tu memang sentiasa ada stok kopi. Memang wajib ada stok kopi. Jadi dengan tu saya jadi pandai lah buat kopi. Jadi macam biasalah saya jadi profesional buat kopi. Lepas tu kena puji pula masa tu. Lagi dah bersemangat. Atuk puji cucu kesayangan buat kopi sedap. Kalau arwah nenek saya buat dengan saya buat memang berbeza. Dia tahu siapa yang buat kopi dia tu. Nak cakap. Okey. Bila datang orang nak berobat ke apa ke, mesti saya lah yang buat kopi. Buat kopi ke, buat teh. Okey. Nak cerita satu hari, adalah 3 buah kereta nak datang berobat dengan arwah atuk saya ni. Jadi saya pun macam biasalah akan rebus air untuk buat kopi ataupun teh. Kebetulan pula hari tu atuk saya kata, kau buat kopi on lah.
Jangan buat teh, buat kopi. Biskut tu ada lagi, katanya. Okeylah, saya kata macam biasalah orang Perung. Buatlah kopi. Tapi pada hari tu, ceritanya bermula daripada hari tu, saya masuk dapur, kopi tak ada. Yang adanya Nescafe. Cerita Nescafe ni. Yang adanya Nescafe. Okey. Anda tahu kan Nescafe tu cara buat dia macam mana? Saya masa tu tak tahu macam mana buat kopi Nescafe tu. Atuk saya pula buat kopi. Nenek saya pula pergi beli Nescafe sebab masa tu dia kata kopi tak ada. Okey. Saya ingat buat Nescafe dan kopi perkara yang sama, tak ada beza. Tak ada beza, buat kopi dengan Nescafe tak ada beza. Jadi dengan confidentnya saya buat kopi tu. Tapi saya bubuh sikit, dia tak gelap. Saya bubuh lagi. Lalas separuh Nescafe yang botol besar tu, saya taruh dalam Nescafe saya tu. Kopi yang saya buat tu. So, saya bawa lah naik dengan confident. Saya tak rasa pun kopi tu sebab saya buat air. Saya tak rasa lah sebab dah pro kan. Pro macam satu jat ni berapa banyak gula. Satu jat ni berapa banyak gula. Jadi saya tak apa orang kata, tak fikir sangat. Sedap ke tak sedap ke, tawar ke tak tawar kopi tu. Sebab saya dah terror. Okay. Jadi masa saya hantar tu, bau kopi Nescafe tu semebak kat dalam rumah tu. Saya pun rasa pelik juga mula-mula, kenapa pelik sangat kok. Nenek aku beli kopi kali ni, pelik. Macam, yelah. Hai Dila. Dila, terima kasih Dila. Dila kena ambil istibah ni Dila sebenarnya. Istibah daripada akak. Okey. Lepas tu bila dah siap, dalam lama tu customer orang yang datang tu balik. Saya pun naiklah nak kemas-kemaskan kopi yang orang nak bekas orang minum ni. Rupa-rupanya kopi tu tak ada orang sentuh pun. Muka arwah atuk saya merah marah. Dia bertanya, kau ni pagi ni kau buat kopi ke apa? Alamak, apa pula? Kopi lah. Kata nak kopi saya cakap. Kopi lah. Kata cik cakap nak kopi tadi. Atuk saya ni jenis, kalau saya buat salah dia marah. Dia cakap kenapa saya tak tegur, kenapa saya tak tanya. Nenek saya diam. Bila atuk saya marah, nenek saya diam lah. Tapi yang backing saya adalah nenek saya lah. Dia akan cakap, tak, salah orang tu. Tak ingat nak royak. Dia kata. Dia kata macam tu. Tak ingat nak royak. Sebab dia mana pernah buat Nescafe. Mata saya nak merah lah masa tu, nak menangis. Yelah, orang kot yang minum kopi tu ramai pula. Banyak pula saya buat. Okey. Lepas pada tu, dia pun cakap, lain kali, kalau tak tahu buat, bagi tahu. Kalau rasa benda tu berbeza, bagi tahu. Jangan pandai-pandai buat sendiri. Orang Kelantan cakap, jangan pandai-pandai buat diri, mengerti sendiri kan, dia kata gitu. Tanya. Saya pun tahu itu silap saya, jadi saya pun ambil baliklah kopi tu nak buang. Nenek saya kata jangan buang. Kopi tu kita je masukkan dalam jug. And then kita masuk peti. Ada peti saya masa tu. Nenek saya advance tahu ada peti sejuk. Peti sejuk masa tu siapa yang beli entah. Saya rasa siapa yang beli, siapa tak tahu. Okey. Jadi kopi tu saya akan digunakan setiap hari sikit. Dan lepas tu nenek saya pun ajarlah cara yang betul buat Nescafe. Itu asas silahnya tentang Nescafe. Kelakar pun ada, kena sedih pun ada. Tapi itu dah satu apa orang kata cerita story yang saya ingat sampai sekarang. Bila
Bila ingat tentang kopi, tentang Nescafe, cerita yang bagi pengajaran buat saya, tak kedilah. Ada ke orang buat kopi satu botol tu separuh? Gila lah namanya. Memang orang tak minum lah kan. Itulah cerita menarik. Tapi apa pun saya memang ada pengajaran dekat situ. Kalau nak buat sesuatu, kena belajar. Jangan buat pandai-pandai. Walaupun awak dah kira pro, awak dah hebat dalam sesuatu, tapi awak tak semesti pro dalam buat sesuatu yang baru. Betul tak? Okey. Itulah story Al-Fatihah buat arwah atuk saya, Muhammad bin Saleh, dan arwah nenek saya, Aminah binti Saleh. Saya rindu dia. Sebab saya membesar dengannya. Saya membesar daripada kecil sampai besar. Saya diasuh dengan baik olehnya. Walaupun saya cucu yang manja, saya tak dimanja dengan buat kesilapan. Itu story cerita Nescafe yang patut jadikan iktibar. Okey, untuk adik-adik yang sekolah tinggi-tinggi tapi tak tahu nak masakkan dapur, tak tahu nak buat air, belajar. Jangan ingat, kita sebagai seorang perempuan, bila dah besar, dah kerja tinggi besok, tak perlu masuk dapur. Kita wajib masuk dapur. Kita sebagai perempuan. Jangan ingat fikir ada gaji besar, kita kena apa? Kita pakai wang gaji. Air tangan sendiri tak sama tau dengan wang gaji ni. Ni ingat tu. Okeylah. Itu saja cerita bodoh. Cerita bodoh dan jadi kenangan saya sampai sekarang. Nescafe. Okey. Okey. Terima kasih yang dengar story saya, Dila. Jadi pengikut setia tu, Dila. Jadi, jom ya Kak. Masuk. Mak lah. Terima kasih. Mak nak panggil apa ni? Nak panggil Mak ke nak panggil lah? Okey, yang baru masuk pun terima kasih. Tapi harap dengar baliklah story saya. Story ni memang menarik. Story yang boleh dijadikan iktibar. Jangan buat sesuatu kalau tak tahu, kena tanya. Itu je. Okey. Saya memang suka kopi kerana arwah atuk saya. Arwah atuk saya memang penggemar kopi. Kalau tak ada kopi, bagi dia tak ada energi. Jadi saya pun terikut-ikutlah dengan perangai dia tu. Tapi bila masuk sekolah menengah tak salah, ataupun saya masuk dia dah meninggal, jenama kopi tu dah tak ada. Jadi saya tukar kopi lain, saya tak boleh nak minum. Saya sakit kepala, saya migrain. Lama dah saya cuba kopi tu, saya cuba kopi ni. Sedap, bukan saya nak blend kopi, tapi sedap, tapi tak boleh masuk dengan saya. Hai Saning. Morning. Okay, apa saya tak boleh masuk dengan saya. Saya tahu ramai penggemar kopi. Kenapa dia orang takut minum kopi? Sebab diabetes, migraine. Itulah itu jadi pada saya juga. Saya sakit kepala, saya migraine. Yalah, bila kita dah meningkat ni, dia perubahan hormon dia lain. Tak macam kita zaman kanak-kanak, remaja dulu lain. Okey. Jadi saya pilih dalam banyak-banyak kopi tu, saya jumpalah kopi ni. CEO Coffee. Jadi bermulalah saya dengan CEO Coffee ni. Saya jadikan dia minuman pagi. Saya tak boleh minum banyak juga. Saya minum satu je. Satu paket je satu hari. Saya tak adalah minum banyak macam biasa. Tapi pada saya kopi ni cukup bagus. Sebab dia memang bagi energi dan dia tak efek pada siapa yang kecil manis ke, migraine ke, tak ada. Okey. Tapi apa pun saya ucapkan terima kasihlah kepada yang komen saya semalam. Saya sekarang ni bersifat terbuka. Siapa nak komen. Orang kata nak komen. Kalau ianya komen yang boleh beri saya semangat, yang boleh saya
share sesuatu untuk dikongsi, insya-Allah saya kongsi. Saya betulkan. Saya perbetulkan balik, agar saya kalau dok ajar trial and error sampai jadi. Itu saya akan buat sekarang ni. Trial and error sampai jadi. Macam itulah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan tentang kopi ni, macam mana saya migraine tak boleh minum, saya kena diabetes tak boleh minum, saya darah tinggi tak boleh minum kopi, silap. Itu silap. Pemikiran dah silap. Kalau semua tu tak boleh minum, rugilah kita. Kalau kita penggemar sesuatu, kalau kita tak cuba apa yang kita nak minum tu, rugi lah. Tak rasa rugi ke? Rugi lah. Okey. Hai Kamaru, sihat ke? Terima kasih. Okey. Itu je. Itu je perkongsian saya pagi ni. Okey. Jom minum kopi. Bye. Assalamualaikum. Love you all.